So kita tunggu lagi kawan-kawan. Okay, untuk kelas hari ni. Okay, Pak D dah masuk 10 orang. Pak A dah masuk lebih kurang 9 orang. Ya. Okay, jadi hari ni kita akan masuk faktor yang seterusnya, iaitu faktor. Hari tu kita masuk faktor apa? Siapa boleh respon? Hari tu kita dah bincang yang last kelas tu, kita bincang tentang faktor affect the rate of reaction, faktor apa? Siapa boleh respon? Hari tu kita bincang faktor apa? Dalam rate of reaction? Ingat lagi tak? Okay, boleh tulis di chat ataupun boleh dengar suara. Nak faktor apa itu? Lupa dah. Faktor size. Okay, Atika kata faktor size. Betul. Size ni selalunya kita nak lagi cantik bila kita sebut dalam exam, nak lagi jelas. Kita kena sebut size of apa? Size of product ke size of reactant? Faktor size of apa? Size of product ke reactant? Okay, tolong respon. Size tu maksudnya produk ke reactant? Sunyi je. Size apa? Size of product ke size of reactant? Tu dia ulang banyak kali. Size of reactant. Hani, thank you. Hani, Atika, bagus. Okey, jadi cikgu rasa kita boleh mulalah. Cikgu pun dah habis awal, dah banyak kerja lagi ni. Okey, jom kita masuk kelas. Buka buku modul. Okey, kita sambung. Okey, modul kita muka surat berapa nak sambung. Okey. Harap-harap ada modul depan awak, ada pensel, ada kertas semua. Muka surat. Siapa boleh kita muka surat apa? Okay, factor that affect the rate of reaction. Size kita dah belajar. Sekarang hari ni kita nak belajar tentang concentration. Concentration ke hari ni, Ustaz? Ya, hari ni kita belajar size, concentration. Sabar. Mami dah kelas ni, tak kira pergi kelas yang Mami buat, nah? Okay. Nak susu kotak? Okey, pergi ambil dalam masjid. Ambil gelas. Suruh kakak ambil gelas. Okey. Ada meja tu. Sorry, nah. Okey. Pergi ambil susu kotak, pergi. Bye. Jangan kacau Mami tau. Okey. Okey, jadi hari ni kita nak sambung concentration pula. Concentration. So, kita tengok quick note dulu. Mana pen cikgu? Okay, kalau concentration kita boleh change concentration of the solution. Kita boleh jadikan concentration tu higher. Pen apa ni? Kita boleh buat concentration tu higher and then kita boleh buat juga concentration tu lower. Higher ni pekat, lower tu cair lah. Okay, so concentration higher tu maksudnya apa? Maksudnya kalau dia higher, number of particle per unit volume is more. Cikgu lukis lah orang bernampak, nah. Cikgu lukis apa pun lukis juga. Okay, beza lah. Okay, katakan kita letak volume yang sama, kita mestilah fix volume yang sama antara dua concentration tu. Contoh air lah, solution kita macam mana? Kita punya solvent tu air. Larut kita, solvent kita tu air. Okay, kalau untuk high concentration, partikel dia lebih. Partikel lebih tu kita lukislah kata ini mewakili partikel kita. Contoh kata kalau air gula. Cikgu nak admit to you. Cikgu share screen ke Diana? Cikgu tak share screen. Tak nampak muka cikgu ah. Oh, tak nampak apa-apa. Sorry. Sana. Kosong Diana. Cikgu tengok. Ya, kosong. Oh, okey. Cikgu tak tukar lagi setting kat sini kot. Sana. Cikgu nak tukar setting. Oh, cikgu tutup kamera dari tadi. La ilaha illallah. Seronok sendiri cikgu. Okey, nampak dah Diana? Nampak. Sorry nah semua. Okey.
So cikgu tengoklah muka surat 147. Okay, kita nak bincang tentang concentration. Kita nak tahu apa beza higher concentration dengan lower concentration. Okay. And then kalau higher concentration tu maksudnya number of particle, zarah-zarah yang ada dalam per unit volume. Kita mesti fixkan unit volume antara dua-dua concentration tu. Number of particle untuk higher concentration ni more than lower concentration. Cikgu lukislah bagi awak boleh bayang. Yang ni number of particle dia sikit saja. Dia cair, dilute. Okey? Okey ke gambar cikgu okey ke? Nota cikgu bergerak tak? Boleh juga lah. Kalau ada masalah dari segi teknikal bagi tahu nah. Okey. So, bila number of particle per unit volume more, okay, the higher of frequency, frequency of collision between particle. Particle ni dia kena collide, dia kena berlanggar antara satu sama lain, barulah akan jadi produk. Okay, tapi dia berlanggar pun tak tentu jadi. Sebab tu dia sebut higher frequency of collision. Kekerapan dia berlanggar tapi belum lagi effective collision. Next baru kita sebut kalau higher frequency of collision, barulah higher frequency of effective collision. Effective ni maksudnya pelanggaran tadi jadi. Pelanggaran tu masuk di orientation yang betul, dia ada orientation dia ni. Dia berlanggar-langgar tapi mungkin dia tak masuk orientation. Pelanggaran kalau masuk orientation tu, dia punya collision tu kita panggil effective collision, akan menghasilkan produk. Okay? So, and then the rate of reaction pun higher. Ini lebih kepada kalau dia suruh explain based on collision theory. Collision theory collision theory. Cikgu, collision. Saya ingat apa cikgu tulis. Nanti kita akan belajar tentang collision theory. Tapi yang ni dia dah masuk, kita punya modul ni dia dah masukkan sikit. Okay, collision theory. Collision theory kata, okay, dia mesti collide. Dan collide tu tak semestinya dia efektif. Jadi kena frekuensi dia collide tu, frekuensi of collision kena banyak. And then barulah effective collision tu banyak. Effective collision tu yang menghasilkan produk. Okay. So, kalau higher concentration, number of particle per unit volume dia higher. Yang ni keyword yang awak perlu guna untuk explain higher of concentration. Ingat tak size of reactant? Apa keyword dia? Kalau size of reactant, keyword dia kalau kita nak explain, kita tak boleh sebut particle, kita kena sebut total surface area exposed. Itu keyword untuk size of reactant. Kalau untuk concentration, number of particle per unit volume. The higher the concentration, the number of particle per unit volume, more number of particle per unit volume. Ataupun the number of particle of unit volume higher. Macam itulah. Okay, boleh cakap lah. Next, kita tengok exercise. Okay, dia bagi 2 set of experiment. Okay, to study the effect of concentration of reactant. Tengok, bila sebut concentration tu, sekali sebut concentration of reactant. Macam tadi, size of reactant. Okay, sekarang dia fixkan kedua-duanya dia guna granule. Kedua-dua guna granule zinc. And then dia guna satu lagi chemical dia, sulfuric acid. Zinc plus sulfuric acid akan hasilkan gas apa? Boleh tak respon? Siapa tahu? Zinc, dia reactive metal. Kalau react dengan sulfuric acid, akan hasilkan gas apa? Ada kat sini tak? Dia tak habang. Dia kata gas collected. Kalau untuk yang ni apa dia punya manipulated dia? 20 cm 0.5 acid. Yang ni both guna zinc. Satu guna asid hidroklorik, HCl. Satu guna H2SO4, sulfuric acid. Dia punya concentration sama, 0.2. Tapi yang tak sama kat sini adalah type of acid ni. Siapa tahu type of acid? HCl ni, both adalah strong acid. Jenis acid dia acid kuat. Tapi acid kuat ni pula kita bahagikan kepada dua. Cikgu nak respon daripada awak. Kita ada strong acid ni, kita ada dua pula. Okey, siapa ingat? 1, 2, 3. Tak ada respon. Strong acid kita boleh bahagikan kepada dua. Mono, Mohaimin boleh nak cuba tak?
Mana ni Kelvin, Kuah semua mana ni Cik Khairul. Tulis pun tak apa. Okey. Tak nampak. Dia nak. Itu tadi dia nak tulis. Tak nampak. Siapa ingat? Kalau kita ada asid ada dua. Nah, tulis nah. Strong. Tahu mana nak tulis ni. Acid. To you. Honey. Mana dia? Acid ada strong and weak. Yang dia bagi contoh kat sini adalah strong acid. Yes. Idaham kata monoprotic acid. Satu lagi. Diprotic acid. Okay, dalam strong ni kita boleh bagikan kepada dua pula. Monoprotic dengan diprotic. Bagus. Alhamdulillah ada juga respon. Nah, cikgu tak mahu cikgu cakap seorang-seorang. Ayah boring lah. Cikgu dah tanya-tanya soalan tu nak bagi. Okay, mungkin soalan cikgu susah. Tapi soalan tu untuk kamu berfikir. Okay, monoprotic dengan diprotic. Jadi, yang mana monoprotic, yang mana diprotic? HCl ni mono ke? H2SO4 sulfuric acid yang mono. HCl mono ni kata ya. HCl mono tu maksudnya when it dissociate to produce hydrogen ion, bila dia nak hasilkan gas ion hidrogen, dia akan hasilkan 1 mol hidrogen ion. Dia akan hasilkan 1 mol hidrogen ion dengan 1 mol klorin. Kalau sulfuric acid pula dia akan hasilkan 2 mol hidrogen ion dengan SO4 2 negatif. Itu maksud mono dengan di. So di sini kita tengok yang mana acid yang mana yang higher concentration. Sebab acid adalah concentration dia based on hydrogen. So antara acid hydrochloric dengan sulfuric acid yang mana yang concentration dia higher? Tolong respon. HCl ke acid sulfuric? Okey. Okey, kalau kita tengok ni 1 hidrogen. Yang ni 2 hidrogen. So, yang most concentrated kat sini adalah sulfuric acid. Yes, you. Okay, this is the ionic chemical equation for the reaction has occur. Jadi, untuk ionic equation kali ni, kita fokus on hydrogen tu. Zinc react dengan hydrogen. Zinc tadi, daripada atom, dia jadi ion nanti. Okay, kalau chemical equation dia macam ni. Zinc, okay ke? Zinc react dengan contoh HCl akan hasilkan zinc Cl2 sebab zinc 2 positif. Zinc 2 positif, Cl negatif 1 jadi zinc Cl2 dan akan hasilkan tadi soalan tadi tu. Gas hidrogen. Okey. So, kalau kita tengok dalam ionic equation, kita fokus kepada zinc yang react dengan hidrogen. Zinc tu akan jadi zinc 2 positif ion. And then gas hydrogen tadi akan jadi molekul hidrogen. Okay. So, bila nak balance kan, sana zinc 2 positif, jadi hidrogen tu kena darab dengan 2. Sebab molekul hidrogen pun 2. Macam tu lah. Ini kita punya ionic equation. Yang Cl tu dia hanya macam ion pemerhati. Dia duduk dalam tu, dia tak macam dalam eksperimen ni, ion klorin tu dia tak ada apalah sangat. Dia hanya watak tambahan saja. Okey. Hantarlah zinc nak HCl ke HNO3 ke. Okey. Kita fokus dekat zinc dengan ion hidrogen dalam asid. Okey, calculate the average rate of reaction. Yang ini kita dah belajar dah. So, kita ambil hidrogen yang produce per time taken. Time taken dia. Tengok balik atas ni. Dia bagi time taken untuk hidrogen yang produce, dia kata 50 cm3. Time taken untuk yang HCl 90. Time taken untuk H2SO4 45. That's why yang bezanya adalah pada time taken. Dia dah bagi dah volume of gas release. So, jangan lupa tulis unit. Wajib tulis unit. Dia nak kena tengok lah unit dia, volume tu dia bagi cm3, time taken tu second ataupun minute. Okay. Okay, dah next. Compare. Bila compare, gunakan perkataan more ataupun higher. Kalau jangan sebut macam the rate of reaction set 2 is high. Maksudnya kalau high, adakah rate of reaction set 1 pun high? Kalau higher tu menunjukkan dia lebih tinggi. Beza ada perkataan higher tu dengan high sahaja. High kita tak tahu, yang satu lagi sebelah pihak lagi pun high juga ke? High ke? High lawan dia apa lah?
High. High, apa dia? Okey. Tiba-tiba cikgu lupa. Tinggi, rendah. Rendah. Alah, lupa lah kataan bahasa Inggeris pula. Okey, so higher. Higher tu menunjukkan lebih tinggi daripada rate of reaction set 1. Term ni penting. Kalau high sahaja, kita tak tahu yang sebelah lagi tu high ke ataupun lower. Lower. Lower, rendah. Okey. Tengok high tu lah. Guna 45 second. 45 second je. So, dia punya nilai pun 1.11. Kalau yang ni 0.56. So, yang ni lower. Set 1 tu lower. Okay. Explain. Okay, bila explain using collision theory yang cikgu sebut tadi. Selalunya kita gunakan teori collision ni. Okay. Okay, awak tengok point dia. Dia bagi tahu acid sulfuric is diprotic acid. Kita bagi tahu dulu. Manakala while acid hydrochloric is monoprotic acid. Cikgu besarkan. Okey. Okey, terangkan dari segi ciri-ciri asid. Beza dia dekat monoprotic dengan diprotic. Okey. Sulfuric acid has double concentration. Kan cikgu kata dia release 2 mole of hydrogen. Double concentration of hydrogen ion. Okay. And then it has double number of hydrogen ion per volume. Concentration ni based on kalau eksperimen ni dia punya concentration based on acid tadi sebab dia bezakan acid tu. Okay. So the frequency of collision between zinc and hydrogen ion higher. The frequency of collision baru dia sebut. Next dia akan sebut those higher frequency of effective. Yang seterusnya ada perkataan effective collision. 2 kali kena sebut. Satu, the higher the frequency of collision, and then the higher the frequency of effective collision. Okay, collision saja tak semestinya efektif lagi. Kalau frequency of collision tu higher, effective collision pun higher. Okay. And then barulah sebut the rate of reaction is higher. Dia disebut number of particle per unit volume. Mana ada? The number of hydrogen per volume ni yang tadi cikgu kata keyword tu. Yang keyword kat atas cikgu ulang balik Yang ni. Yang nota ni. Keyword dia. Number of particle per unit volume. Particle tu awak kena tukar particle apa. Macam contoh yang ni. Hydrogen ion lah particle dia. Okay. Boleh ke? Harap-harap bantulah. Kau too much input. Terlalu banyak sangat cikgu cerita ni. Okay, next. Tadi eksperimen guna asid dengan zinc. Ini eksperimen yang kita buat dalam kelas kot. Cikgu rasa potassium thiosulfate solution and acid sulfuric. Yang kita buat kat dalam kelas sodium thiosulfate. Yang tadi dia hasilkan gas hidrogen. Yang ini dia hasilkan precipitate. Warna apa precipitate tu? Tolong respon. Kok awak lupa dah. Okay, respon Zat. Okay, siapa boleh respon warna precipitate kalau sodium potassium thiosulfate react dengan acid precipitate tu warna apa? Dia akan hasilkan precipitate pale yellowish. Idaham. Okay, yellow precipitate je. Pale memang awak dapat pale, ya boleh lah. Tapi selalunya kita jawab yellow je. Yang tu lah. Dia teori dengan praktikal memang kita nampak. Sebenarnya kita tak nampak kuning sangat. Kita nampak macam putih je kan. Tapi dia pale yellowish. Boleh. Cikgu lagi confident kalau Idaham jawab yellow lah. Okay. Okay, next. Okay, thank you Idaham. Okay, name the... Okay, yang ni concentration. Macam mana nak cari concentration of potassium sulfate? Guna rumus apa? Okay, siapa ingat rumus dia? Okay, rumus dia concentration. Okay, kita tahu yang concentration dia... Mana dia dah? Mana concentration dia? Sana. An experiment is carried out study of effect concentration of rate between potassium sulfate dengan sulfuric acid. And then potassium sulfate tu before kita dilute dengan air, apa concentration? Nak apa? Nak orange. Ambil adik ambil je. Kita take meja tu adik kupas Okay dah. Okay, so name of the precipitate sulfur. Cikgu rasa clear semua. Kita duk bincang sulfur itulah yang warna kuning tu. And then
Write the chemical formula for potassium thiosulfate. Ini chemical formula dia. Nah. Kalau sodium thiosulfate Na2 S2O3. Kalau potassium tukar Na tu jadi K, nah. K ni. And then name the particle present in the solution of potassium thiosulfate. Name the particle present in the solution of potassium thiosulfate. Partikel yang present adalah potassium ion and thiosulfate ion. Okay. Next. Calculate. Okay, calculate ni kita dah kira dah. Concentration. Calculate the one per time kita dah kira dah. Plot a graph. Yang ni yang wajib kamu buat. And then kamu snap gambar tunjuk ke cikgu. Dapat tak buat ni nah. Concentration over one per time. Daripada result tu. Buat atas kertas graf yang baru pun boleh. Buat atas dalam buku tu juga pun boleh. Okay. Buat. Mesti buat. Okay. Kena buat. Boleh tak semua? Boleh tak? Buat. Boleh nah. And then snap tunjuk cikgu. Tak dapat ke dapat ke? Okay. Okay. What are the relationship between concentration of potassium sulfate and rate of reaction? So the higher the concentration of potassium sulfate, the higher the rate of reaction. Dia tak sama macam size. Size, the smaller size of reactant, the higher rate of reaction. Size kalau kecil, rate of reaction dia tinggi. Tapi kalau concentration, dia concentration tu kena tinggi, baru rate of reaction tu tinggi. Nah. Okay. Based on the collision theory, sekali lagi kalau explain mesti dia minta collision theory. Awak tengok step dia terang lah. The higher the concentration of solution, the higher number of potassium ion per unit volume. Ni yang cikgu katakan keyword dia tu. Number of particle. Particle dia kita kena tukar. Particle dia potassium ion and thiosulfate ion. Kalau yang tadi, number of hydrogen ion. So, kita kena tahu particle yang involved dalam reaction ni. Number of potassium ion and thiosulfate ion per unit volume higher. Nah, bila concentration dia tinggi, number of particle pun tinggi. Particle tu particle apa kena sebut. And then, okay, lepas tu kita bolehlah sambung dengan frequency of collision between particle tadi higher. Kalau dah sebut yang first ni, yang kali kedua tak sebut dah tak apa. Frequency of collision between particle higher. And then, tadi baru frequency of collision. Sekarang, nah. Okay, the frequency of effective collision also higher and the rate of reaction is higher. Macam tu cara nak explain guna collision theory. Okay, dah. Okay, next. Habis dah? Okay, habis dah soalan concentration. Habis dah. Nanti kita masuk temperature pula. So, bolehkah kita ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak payah lama-lama sangat kesian kat hampa. Tengok boring kan? Tengok skrin aja saya ada kelas lagi kan? Okay, boleh tak? Ada apa-apa soalan? Tak ada? So, homework adalah buat graf. Buat report juga. Cikgu rasa dua-dua kelas pun dah buat eksperimen dah. Jadi, bolehlah selesaikan report and graf tu. Result kalau tak ada, minta. Kalau cikgu tak share lagi. Lepas tu, report tu nanti cikgu akan kutip lah. Nah? Report tu sebagai kita punya PBD. PBD tu apa? Pentaksiran. Bilik darjah. Ada markah kat situ. Okey, baik Cikgu Atika. Buat habiskan report tu. Nanti cikgu minta senang. Hampa hantar kat sekolah kan. Boleh kan habis sekolah? Okey dah. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada nah. Sekejap cikgu try edit. Ya. Nak tanya sikit. Tanya. Potassium thiosulfate tu apa benda? Oh. Ingat ada eksperimen kita guna sodium thiosulfate itu? Sodium thiosulfate tu yang ni. Saya cikgu buka buku teks. Dia tunjuk gambar dia. Okey nah. Mana buku teks cikgu? Chemistry. Cikgu kok lupa dah eksperimen tu. Mesti cikgu buka balik. Okay, rate of reaction.
Okey, tadi kita dah bincang dua jenis eksperimen kan. Yang potassium tersulfate tu, eksperimen dia macam ni. Sekejap cikgu buka. Bagus soalan tu. Hana. Ha ni. Ingat tak eksperimen yang ni? Hana ingat tak eksperimen ni? Kau Hana tak amal? Yang mana ni? Yang mana? Siapa ingat? Yang orang lain kan? Ingat kan kita ada potassium. Dekat sekolah kita guna sodium thiosulfate campur sulfuric acid. Bila kita campur tu kita swirl, kita goyangkan dia. And then kita akan stop bila X mark disappear. Ingat lagi tak Hana? Kita letak atas kertas putih. Ingat. Ingat dah. Okey. Ingat. Yang tu kita guna sodium thiosulfate. Yang tadi soalan dia guna potassium thiosulfate. Benda yang sama je lah. Sodium dengan potassium ni group 1 lah. And then dia akan hasilkan yellow precipitate. Rupanya kesian Aina. Dia tak boleh bayang eksperimen ni macam mana. Okey, ni untuk soalan 2 tadi. Dia guna eksperimen konsep macam ni. Tapi yang soalan 1 tadi, dia guna asid dengan zinc kan? Okey, asid dengan zinc, dia punya eksperimen macam ni. Guna konsep size. Guna setup apparatus size. Yang ni ingat tak yang ni, Hana? Orang lain. Khairul. Ingat. Maksudnya kalau nak buat eksperimen concentration, dia boleh guna dua-dua kaedah. Ikut bahan kita. Kalau kita nak manipulatekan concentration of acid yang tadi tu kan, acid hidroklorik dengan acid sulfuric, kita boleh guna setup apparatus macam ni. Kita letak zinc, and then zinc tu react dengan acid akan hasilkan gas. Gas apa anak-anak? Kalau zinc dengan acid, karbon dioksida tu karbon. Kalau kalsium karbonat. Kalau kalsium karbonat akan hasilkan gas karbon dioksida. Kalau zinc akan hasilkan gas hidrogen. Boleh? Ya. Gas hidrogen. Jadi, setup apparatus kita macam ni. Yang guna burette, and then kita masukkan air dalam burette, and then kita terlangkupkan dia. Cikgu cakap bahasa Melayu lah. Ni kita panggil displacement of water. So, kalau bila soalan essay, memang soalan essay ni favourite lah. Soalan suruh plan investigation untuk investigate the effect of rate of reaction. Selalunya soalan selalulah favourite. Dekat soalan paper 2, 10 markah, dia suruh awak plan investigation. Kalau dalam paper 2 plan investigation, awak tak payah tulis hypothesis, variable semua tu, tak payah tulis. Material dengan apparatus bolehlah tulis. Tulis material, apparatus, and then tulis prosedur dia. Sebab 10 markah kan, tengok prosedur dia pun dah dekat 10 dah tu. Nampak? So, awak kena tulis. Bolehkah awak tulis prosedur semua ni? Awak rasa? Agak-agak boleh tulis tak? Tu dia nampak banyak kan? Okey. Kalau macam tu, awak kena yang kelas Pak A dah buat dah eksperimen ni. Kelas Pak D yang tak ada buat. No? Okey, nanti cikgu carilah video mana-mana kawan cikgu yang buat video tu cikgu share. Okey, tengok first put acid ke dalam conical flask. Yang ni kita kalau boleh guna konsep A, B, C. A untuk action. Fikir action apa kita nak buat? Action kita put, letak. B tu bahan. Bahan apa kita nak letak? Okey, bahan dia acid. C tu container. Sorry dah cikgu contoh abang ni. Masuk dalam container apa? Beaker ke? Crucible ke kan? Okey, jadi A, B, C. Macam mana kita nak buat ayat mula-mula tu. And then yang kedua, fill the burette. Ada action, fill tu action. Burette tu kita punya container. Fill the burette and invert it into basin. Fill with water. Yang ni dah tak ada ABC lah. Tapi mesti setiap step ni ada action dia. Contoh action yang ketiga, step yang ketiga, action dia adjust the water level. Adjust the water level. Awak nak bagi dia lebih kurang 50 cm3. Nah. Okey. Step yang keempat ni kita tak tulis dalam apa? Kita tak tulis dalam essay kita tau. Set up the apparatus as shown. Kita dalam essay kita tak sebut suruh dia set up sendiri ikut gambar rajah yang kita buat. Sebab gambar rajah tu dia nak awak menulis plan and investigation tu, dia nak awak menulis cerita kat dia step-step dia. So yang keempat ni cikgu tak galakkan. Memang tak ada. Cikgu kalau cikgu baca, cikgu tak bagi markah pun. Cikgu nak tunjuk setup tu macam mana. Setup tu itulah macam invert the burette. And then macam mana
nak tunjuk dah invert, lepas tu nak tunjukkan sambung-sambung conical flask ni Nanti cikgu bagi contoh yang menunjukkan kita set up tu. Maksudnya tutup conical flask ni dengan kita panggil apa, gabus ni cork that has delivering tube. Delivering tube ni kita sambung kita pergi ke burette. Macam mana nak cerita? Nanti cikgu bagi lah. Cikgu cari skema yang macam soalan yang macam ni. Macam mana kita nak buat ayat menunjukkan kita set up apparatus tu. Okay, weight. Yang seterusnya awak boleh baca lah. Kita timbang marble chip kalau kita guna zinc, timbang zinc. And then immediately close. Immediately close ni adalah apa kita punya langkah berjaga-jaga. Kita punya apa panggil langkah berjaga-jaga bahasa Inggeris tu? Apa dah? Okay, sebab apa? Precaution step. Kenapa kena immediately close? Sebab kita tak mau gas tu terkeluar. Kita nak gas tu terus masuk burette. Sebab tu kena ada perkataan immediately close. Okay. And then at the same time start the stopwatch. Yang ni pun precaution step kita. Kita mesti stopwatch tu dah start dah. Itu antara kita punya precaution step yang kita perlu tunjuk dalam kita punya prosedur. Lepas tu slowly swirl, kita kena goncangkan kita punya conical flask tu. And then record the burette reading. Record and observe ni memang ada lah. Okay, repeat pula gunalah kita punya manipulated variable yang seterusnya. Yang ini sebab size. Kalau concentration, repeat using hydrochloric. Okay. Boleh lah, maksudnya ada 2 jenis eksperimen awak boleh plan. Sama ada nak guna yang ini, ikut bahan awak lah. Macam ni. Maksudnya, selalunya soalan, dia tak kalau dia tak bagi bahan dengan material, bahan dengan material tu sama lah. Kalau dia tak bagi bahan, maksudnya awak sendiri pilih bahan, awak sendiri pilih eksperimen mana yang nak buat. Kalau zinc dengan asid, eksperimen yang macam ni. Kalau sodium thiosulfate dengan asid, eksperimen yang macam ni. Nampak tak? Pelbagai jawapan awak boleh tulis. Dan step dia sangat panjang lah. Boleh anak-anak? Thank you Hana tanya soalan ni. Cikgu pun boleh terang benda yang cikgu boleh terang. Dia open maksudnya eksperimen ni. Ikut bahan kita yang kita pilih. Kalau rasa complicated yang burette tu, ambil bahan yang senang sikit. Iaitu sodium thiosulfate dengan sulfuric acid. Okey tak? Ada soalan lagi tak? Baguslah Hana soalan tu. Hana tak malu nak tanya. Hana, cikgu menjawab soalan tak Hana? Hana? Cikgu jawab. Okey. Dah Hana? Okey. Report boleh siapkan lah. Okey. That's all for today lah cikgu rasa kalau tak ada soalan. See you tomorrow. Ada kelas lagi esok. Okey. Esok kita sambung faktor yang seterusnya. Bye. Cikgu rasa banyak juga 40 orang ni. Cikgu nak ambil gambar Ustaz. Hari ni. Cikgu. Ya. Soalan apa? Cik Carol ada soalan ke? Tanyalah Cik Carol. Cik Carol Kawan. Aduh. Nak tanya apa? Tanyalah. Malu nak tanya? Enggak, aku. Tanya. Nak tanya apa? Jadi nak tanya? Jadi tak jadi? Nak PM tepi ke tanya? Dia kata di PM. Okey, tak apa. Sampai tu. Betul ni nak tanya lagi lah. Okey, cikgu nak stop dah apa sharing screen tu. Sebab cikgu nak buat ni, nak ambil gambar. Okey, mana dia tah? Okey, Sakna. Okey, boleh. Siapa yang nak buka kamera, boleh buka kamera. Siapa yang tak buka kamera, profile picture dia dah handsome dah segak dah. Okey. Cikgu nak ambil gambar. Okey, siapa nak buka kamera, boleh buka kamera. Okey, buka kamera. Hampa tolong screenshot saya kat phone hampa tu. Boleh tak? Screenshot. Hampa kalau kat phone hampa nak screenshot. Nampak ke semua? Cikgu ambil gambar je lah. Okey, siapa nak buka kamera? Okey. Tak ada siapa nak buka kamera. Okey. Ambil gambar. Lega. Ada juga seorang Farhan ke. Lah.
Zari buka kamera. Hello. Okay. Dah nak ajak buka kamera. Tak nak siapa nak buka kamera. Ambil gambar bulat-bulat macam ni je lah. Okay, that's... apa Farhan? Farhan ke? Alamak. Ustaz Zarif. Tunggu Ustaz Zarif. Cikgu nak ambil gambar seorang pun jadilah. Okay, cepat buka kamera. Ish. Duk Ustaz segan lah. Hana buka Hana. Diana. Okay, cepat. Cepat. Tunggu cikgu kira sampai 3. Nak buka ke tak? Okay. 1, 2, 3. Tak mau buka juga. Okay, 1, 2, 3. Akif, nak buka kamera tak? Hampa dah berjanggut berjambang dah ke? Tak mau buka kamera ni? Ni nak buka tu. Tak ada. Okey lah, next time kita buka kamera. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Cikgu ambil gambar bulat-bulat ni je lah. Nampak student cikgu banyak. Ya. Terima kasih cikgu. Bye, jumpa esok. Ya. Cikgu. Okay, bye.